Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang pada semua yang berada dalam page saya, page Tuan Muhammad Azlin. Selamat petang. Selamat berhujung minggu. Selamat bercuti, beristirahat. Okey, terima kasih pada semua yang berada dalam page saya. Semoga perkongsian ini dapat bagi manfaat pada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih pada yang follow, yang share kita punya posting, yang tag kawan-kawan, yang bagi review, yang bagi feedback. Terima kasih pada semua. Yang PM kita pun ramai. So terima kasih pada semua. Dan terima kasih juga pada semua yang berada dalam live saya pada petang ni. Macam biasa tuan-tuan dan puan-puan, kita ada sesi slot sharing petang, yang mana slot sharing ni kita buat setiap petang. Musim PKP ni kita akan buat setiap petang jam 5.30. So yang hari ni saya tak ingat hari ke berapa dah. So memang setiap petang kita akan ada sesi slot petang. So terima kasih pada those yang berada dalam live saya pada petang ni. So siapa yang berada dalam live saya pada petang ni, boleh minta tolong komen sikit sama ada anda dapat dengar suara saya atau tidak, ataupun ada masalah audio ataupun visual dekat situ. So saya boleh adjust. Sebelum tu saya minta tolong, kalau ada masalah audio tolong bagi tahu. Waalaikumsalam Puan Raja Cempaka Putih. Selamat petang kerana berada dalam live saya. Terima kasih kerana berada dalam live saya. Okey, Juziana Abdul Sattar. Waalaikumsalam. Terima kasih pada yang berada dalam live saya pada petang ni. Okey, saya just nak share satu topik. Macam biasa setiap petang kita akan share a few topik-topik yang berkaitan dengan kekeluargaan, yang berkaitan dengan pewarisan, guaman syar'i, yang mana kita nak share ilmu-ilmu dan panduan-panduan untuk tuan-tuan dan puan-puan dapat info dan panduan. Boleh jadi sebagai ilmu untuk tuan-tuan dan puan-puan, dan boleh juga jadi sebagai panduan. Waalaikumsalam Puan Rozita Rahmat. Terima kasih Puan Nur Dalila. Boleh dengar dengan jelas. Alhamdulillah clear. Terima kasih kepada semua. Okey, baik. Sambil-sambil kita just nak share a few thing. Selamat petang Puan Ismi Kai. Waalaikumsalam. Selamat petang. Terima kasih kerana berada dalam live saya. So, okay, those yang berada dalam live boleh sambil-sambil tu boleh tolong komen kat mana tuan-tuan dan puan-puan berada sekarang. Dari tuan-tuan dan puan-puan daripada mana. So, kita boleh tengok kat mana tuan-tuan dan puan-puan berada. Ada yang jauh, ada yang dekat. Waalaikumsalam tuan baru tahu tuan ada live setiap petang. Ada setiap petang. Saya tak tahu hari ke berapa dah ni. Saya dah start masa PKP lagi. Dah lama dah saya start ni. Cuma mungkin ada yang tak perasan kot. Setiap petang ada puan. Boleh check. Selagi PKP ni ada, selagi itulah ada, insya-Allah. Selamat petang, audio dan visual okey. Terima kasih Puan Yong Shima, Puan Rozita Rahmat, Kuarter Tinggi Johor. Okey, terima kasih kerana datang Puan Rozita Rahmat. Okey, boleh dengar jelas Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua Okey, those yang baru join kita pada petang ni, live setiap petang pukul 5.30 adalah sesi slot petang, yang mana memang kita akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan banyak sesi kita kata perkongsian dari segi ilmu untuk isu-isu kekeluargaan, harta dan juga ilmu guaman syar'i yang kita nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, hari ni saya tak ingat, minta maaf, saya pun tak check hari ke berapa dah saya punya share untuk sharing ni. Tajuk ke berapa saya pun tak sure. Tapi dah banyak, mungkin dah berbelas dah kot. Puan Nabila Osman daripada Kedah. Okey, salam. Terima kasih kerana berada dalam live saya. Okey, new follower. Terima kasih. Lagi bagus. New follower. Saya terkandar di Taiping, tak boleh balik Shah Alam. Aduh, ni PKP punya hal ni, mungkin balik Taiping hari tu terkandas terus Nak balik sini tak boleh. Azilina Zakaria dari Kelang. Okey, terima kasih kerana berada dalam live saya. Okey, sebelum saya nak pergi pada topik saya pada petang ni, okey, saya just nak recall balik. Okey, sebelum daripada ni, actually tajuk kita pada petang ni adalah berkaitan dengan efek nusyus. Efek nusyus maksud dia kesan jika nusyus itu mahkamah putuskan.
putuskan maksudnya mahkamah perintahkan pihak isteri nusyus, diisytiharkan nusyus. Apa efek dia? Tapi sebelum saya pergi kepada topik tu, suka saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, beberapa episod yang sebelum ni kita ada kongsikan berkaitan dengan nusyus tu sendiri. Apa dia maksud nusyus tu, macam mana nusyus tu, kes nusyus tu boleh berada di mahkamah, macam mana dia orang kata apa, difilekan di mahkamah, macam mana apa dia punya dalam permohonan tu dia akan sebut apa, so macam mana mahkamah putuskan. So boleh tengok video yang sebelum-sebelum ni berkaitan dengan nusyus. So ini macam sambungan kepada video yang sebelum tu. Ini macam sambungan. Okey. Syafiqah Jaiz daripada MUA. Okey, selamat petang. Selamat petang Puan Syaf. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana berada dalam live saya. Video kali ni, live kali ni adalah saya nak kongsikan berkaitan dengan apa dia efek. Andai kata satu permohonan tu dah dibuat di mahkamah, so bila permohonan tu dibuat di mahkamah saja, terus kes ini akan dibicarakan. Macam biasa setiap permohonan akan dibicarakan di mahkamah. So proses permohonan nusyus ni akan ada dua pihak. Satu pihak suami sebagai penuntut, isteri adalah sebagai orang yang kena tuntut. So sebelum mahkamah memutuskan apa-apa keputusan yang mahkamah nak putuskan, mahkamah perbicaraan tu akan berjalan dengan dua pihak. So ada dakwaan, okey, isteri buat macam ni, tempoh dia bila, dan isteri diberi hak untuk jawab. Jawab ni maksudnya dia membela diri dia. Betul atau tidak perbuatan tu berlaku, tempoh pada tarikh sekian-sekian yang didakwa tu betul berlaku atau tidak. Lepas tu kenapa benda tu jadi macam tu. Jadi dia kena jawab. Selamat datang Puan Wan Norisa Dayah Joya. Waalaikumsalam Puan Arita Sempai. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana berada dalam live saya. Okey. Bila satu permohonan tu dibuat permohonan, so dia akan ada perbicaraan dan last sekali adalah satu keputusan. So dua-dua pihak ni akan diberi peluang untuk bagi keterangan, bagi jawapan lah. So let's say kalau satu dakwaan tu dibuat di permohonan di mahkamah, isteri akan diberi peluang untuk membela diri. Dia kena sebutlah pada mahkamah kenapa, contohnya ada dakwaan keluar daripada rumah ke, dia kena sebut kenapa dia keluar rumah hari tu, apa jadi, kenapa you keluar rumah, apa yang terjadi, cerita kisah dia macam mana, betul tak hari tu memang you keluar rumah, dia pun kena sebut. Andai kata okey, kalau permohonan tu mahkamah tak terima, jadi mahkamah akan menolak permohonan tu. So simple as that. So kena bagi keterangan dan ada keputusan, perbicaraan, siasatan dan keputusan. Waalaikumsalam Puan Zalina Ahmad. Selamat petang Puan Khai Dewi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana berada dalam live saya. Okey. So setakat ni tuan-tuan dan puan-puan dapat so perbicaraan, so sebelum dibicarakan keputusan. Andai kata keputusan itu mahkamah dapati dakwaan tu tak cukup kuat, so mahkamah akan menolak permohonan tu. Andai kata dakwaan tu mahkamah kata kuat, so mahkamah akan memutuskan. So kebiasaannya mahkamah, kalau mahkamah menerima permohonan tu, menerima dakwaan tu, mahkamah akan putuskan dan mengisytiharkan pihak isteri. Andai kata ni sekiranya permohonan tu mahkamah luluskan, so dia akan sebut, so isteri akan ada diisytiharkan sebagai nusyus untuk tempoh berapa lama. Dia akan ada tempoh dia. Nusyus daripada tempoh sekian sampai tempoh sekian. Contohnya mahkamah memutuskan, andai kata mahkamah memutuskan, okey, setelah mahkamah menerima dan menimbangkan semua fakta-fakta dan keterangan di mahkamah, saksi-saksi, mahkamah dapati memang perbuatan isteri itu adalah nusyus. So mahkamah akan memutuskan daripada tempoh, contohlah daripada Januari 2019, contoh 2019, tahun lepas 2019 hingga April adalah isteri adalah diisytiharkan nusyus. Okey, so sekarang ni topik kita yang kita nak continue sekarang ni, apa efek kepada pihak isteri bila diisytiharkan sebegitu.
So daripada Januari sampai April. So efek dia, ni saya tak nak tuan-tuan dan puan-puan ada orang kata apa silap dari segi fakta yang tak tepat. So far banyak yang bila sebut berkaitan dengan nusyus ni, banyaklah fakta-fakta yang dakwaan-dakwaan yang kita dengar. So yang ni tak dapat, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Okay. So sebenarnya bila berlaku peristiharaan begitu from Januari sampai April dan mahkamah memutuskan you ataupun puan diisytiharkan nusyus, bermakna dalam tempoh itu you all tak entitled untuk dapat nafkah. So efek nusyus ni adalah tuan-tuan perempuan orang kata apa, tak entitled, tak layak untuk dapat nafkah. Itulah satu efek kepada nusyus. So saya nak kena explain yang tu. So tempoh itu saja. Januari sampai April. Masuk bulan 5 clear balik part tu. Sebab mahkamah mesti bagi tempoh. Sejak bila sampai bila mesti tempoh. Sebab dakwaan dia ikut dakwaan. Kalau dakwaan kata memang daripada Januari sampai April lah dia keluar, so saya minta diisytiharkan nusyus. So tempoh tu sahaja. So bila diisytiharkan nusyus, tempoh tu saja. Tempoh lain tak berkaitan. Tempoh ni saja. Tempoh yang keluar daripada ni tak berkaitan. Dan dalam tempoh ni you tak entitled, efek dia adalah you tak entitled untuk dapat nafkah. So bila permohonan sekiranya you request untuk dapatkan nafkah dalam tempoh tu, so you tak entitled, so tak boleh dapat nafkah. Kedua, kalau you buat permohonan di mahkamah, contohnya buat permohonan nak bercerai, contohnya permohonan perceraian, permohonan tu sebut dalam tempoh Januari sampai April saya mohon fasah sebab suami tak bagi nafkah. So benda tu, alasan tu tak boleh guna sebab dalam tempoh tu telah diisytiharkan nusyus. So itulah dia efek kepada nusyus. Efek kepada nusyus itulah dia. You tak entitled untuk dapat nafkah. So memang tak entitled lah, maksudnya tak layak untuk dapat nafkah untuk tempoh tu. Kalau masuk bulan 5 dan you all masih lagi suami isteri, bermakna bulan 5 nafkah jalan macam biasa. So itu efek dia. Dia tidak ada efek memberi kesan kepada, yang banyak kita dengar, dia tidak memberi kesan kepada penjagaan anak. So tak ada isu penjagaan anak dekat situ. Nusyus tidak memberi kesan kepada hak penjagaan anak. So kalau penjagaan anak dikaitkan dengan benda-benda yang lain. Contohnya macam isu tinggalkan suami ataupun tinggalkan anak-anak. So dia bukan istilah sebab nusyus. Nusyus dia efek kepada nafkah sahaja. Dia tidak memberi kesan kepada penjagaan anak. So tuan-tuan dan puan-puan dapat something pada petang ni. So this is why kita selalu buat sharing, slot sharing petang, just untuk share dengan tuan-tuan banyak benda yang tuan-tuan perlu tahu. Banyak lagi ilmu yang tuan-tuan perlu tahu untuk ilmu untuk tuan-tuan dan puan-puan, dan juga untuk panduan untuk tuan-tuan dan puan-puan. So terima kasih pada semua yang berada dalam live saya pada petang ni. Kalau ada soalan boleh type di ruangan komen, boleh PM saya. Kalau ada tajuk-tajuk cadangan pun boleh komen dekat ruangan komen. InsyaAllah kita akan cuba tengok kepada tajuk tu okey ke tidak untuk kita kongsikan. Dan jangan lupa untuk berada dalam stay at home selagi PKP ni belum berakhir. Dan jangan lupa esok ada lagi slot sesi petang. InsyaAllah setiap petang pukul 5.30. Terus berada dalam page saya. Banyak lagi benda yang saya nak kongsikan untuk tuan-tuan dan perempuan. Baik, tuan-tuan dan perempuan, terima kasih kerana berada dalam live saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.